Assalamualaikum semua. Baik. Okay, kita dah lepas, dah masuk bab 8 dah. Bab 5, inheritance, pewarisan. Bab 6, support system, support movement, growth. Itu semua tentang tulang. Tulang haiwan, tulang manusia dengan tumbuhan, dia punya support system. Okay, bab 7, kita belajar tentang body coordination, human endocrine system. Human endocrine system ada 6. We have 6 gland. Ada 6 kelenjar. Pituitary gland, thyroid gland, pancreas, adrenal gland, ovary dengan testes. So ada 6 kelenjar. Dan setiap kelenjar dia akan hasilkan hormon dia tersendiri. Okay. Pituitary secrete ADH, antidiuretic hormone. Satu lagi growth hormone. Pituitary ada 2 lah. Dia produce 2 hormon, ADH dengan growth. Okay, thyroid, it produce thyroxine. Dia hasilkan thyroxine, hormon thyroxine. Okay, to control the rate of metabolism. Okay, pancreas produce insulin hormone, control blood glucose level. Kawal paras gula dalam darah. So kalau tak ada insulin, you akan hidap diabetes. Okay, diabetes mellitus. Kalau kurang hormon insulin. Okay, yang dekat buah pinggang, atas you punya buah pinggang, above your kidney, we have adrenal gland. Okay, adrenal gland produce adrenaline hormone. Okay, this one acts as a emergency situation. Okay, prepare for emergency situation. So this one, dia control your heartbeat, your rate of breathing, breathing rate, blood pressure, so semualah yang adrenal. Okay, yang kelima, ovary. Ovary produce 2 type of hormone, estrogen and progesterone. Estrogen to control your secondary sexual characteristic. Okay, ciri-ciri fizikal untuk perempuan. And then progesterone, dia control you punya badan semasa menstruation, PMS, masa period. Okay, dia punya regular ke tak regular ke. Okay, so kalau kurang apa jadi? Mandul ke? Okay. And for testes untuk yang male, okay, testes produce testosterone. Okay, testosterone hormone. Okay, that one also control your secondary sexual characteristic, perkembangan lah. Misai ke, tambang ke. Okay. Punya ciri-ciri fizikal. And then chapter 7 apa lagi? Effects of drugs and alcohol. Okay, effects ada 2, effects on body coordination. And then yang second, effects on mental and physical health. Okay, kalau yang body coordination, apa dia? Hormone imbalance. Hormonal imbalance. Okay, loss of balance. Kalau you drink the alcohol, become drunk, you loss of balance. Hilang keseimbangan, terhuyung hayang, staggering. Okay, and then hormone imbalance untuk perempuan lah masa dia punya PMS, menstruation. Okay, apa lagi? Slow reflex action. Bila dah mabuk ataupun ambil dadah, you punya tindak balas badan semakin perlahan. Cannot think. Your brain cannot think properly. Slow reflex action. Okay. Apa lagi satu? Apa satu lagi? Lupa dah saya pun. Hormone imbalance, loss of balance, slow reflex action. Okay. Apalah. Yang satu lagi, effects on mental and physical. Okay, kalau you minum alkohol banyak sangat, dia akan jadi liver cirrhosis, kanser hati. Kanser hati yang macam mana? You punya liver akan jadi mengeras, hardening. Scarring, ada banyak parut. So this scarring will spread to your whole liver and make your liver cannot function. Not more function. Okay.
akan ada parut-parut tu dia akan merebak ke seluruh hati menyebabkan you punya hati tak dapat berfungsi. Makin lama makin banyak so you punya hati tak ada fungsi lah. Okay. Itu sirosis hati. Yang kedua, minum banyak sangat alkohol boleh menyebabkan stomach ulcer. Okay, stomach ulcer. Your lining of the stomach become irritation, inflammation, jadi keradangan merah. Okay, akan rasa sakit dekat hulu hati. Dekat dia punya ulu hati tu akan rasa sakit, pain. And then bloatedness, kembung perut, nausea, loya, and then vomiting. Okay, lagi teruk akan vomiting with blood. Muntah berdarah and then pass out with black stool. Akan keluarkan najis yang berwarna hitam lah. Itu yang untuk yang stomach ulcer. That is on physical. Effect of drugs and alcohol on physical. Okay, untuk mental, the person will will produce violent behavior lah. Okay, sikap ganas, bersikap ganas, and then one more is hallucination. Sentiasa berhalusinasi. Okay, always prejudice, rasa tak betul, tak boleh nak fikir. Itu effects alcohol and drugs, hallucination. Drugs disrupt your perception. Okay. And then yang last sekali, healthy mind. Okay, healthy mind. What is the importance of healthy mind to your family, to your country, to your society, okay, and then to your workplace lah. Itu chapter 7 ada 3 unit. Chapter 8 pun sikit. Chapter 8. Okay, tengok chapter 8. Okay, chapter 8, there's chapter 8. Ada 3 juga. Okay, you will learn about matter. Ini dah belajar, form 1 pun dah belajar. Matter and then periodic table of element. Jadual berkala. Okay, element inside the periodic table. Jadual berkala ni, kalau chemistry ni kena expert lah. And then isotope. Okay, isotope also berkaitan dengan matter, atom. Berkaitan dengan atom. Form 3 pun ada sikit. Okay. Form 3 ada sikit belajar. Form 1 basic. Form 3 sambung sikit and then form 4 sambung lagi sikit. So semua sikit-sikit ni boleh habiskan dalam masa dalam hari ni lah. Kalau boleh. So, look at the first subtopic 8.1 matter. Okay, you have learned form 1 matter, the meaning of matter. What is matter? Matter that you have learned consists of 3 types: solid, liquid and gas. Solid, liquid, gas. Itu yang you belajar dekat form 1. Form 1. Tengok yang ini yang you belajar dekat form 1. Solid, liquid, gas. Okay. How the arrangement of particle. Particle dekat dalam ni dia punya arrangement macam mana. So kalau solid, arrangement of particle are closely packed together. Okay. Closely between each other. Close. Very packed. Liquid, dia punya particles further. And then the gas, dia punya particle move at high speed. Move randomly at high speed for the gas. Very far away lah because it move. Liquid also move but a little bit. Okay, sebab tu that's why liquid follow the shape of the container sebab dia boleh gerak. And solid cannot move lah. It just vibrate at their fixed position. Dia hanya bergetar sahaja. Okay. Yang tu yang you belajar masa form 1. Tengok untuk yang form 4. Okay, matter. This one we have 3 type of particle. Kita fokus kepada particle dekat dalam. Bukan state of matter. Solid, liquid, gas is the state of matter. Keadaan state of matter. Keadaan jirim. Keadaan jirim.
Sekarang kita fokus kepada partikel dekat dalam ni. Apa jenis partikel dekat dalam ni? Solid, apa dia? Liquid macam mana? Dia combine dengan apa? Ada banyak jenis tak? Ada banyak jenis partikel tak? So yang tu yang kita fokus. So dekat sini matter we have 3 types of particle: atom, molecules or ions. Okay, atoms, molecule or ions. Okay, atom is the basic lah. The smallest particle of an element. Tapi kita ada lagi kecil. Selain daripada atom ni, ada lagi dekat dalam atom tu benda-benda yang kecil. Okay. So atom is the smallest particle of element, the most basic unit in element. Molecule consists of 2 or more atom. Okay, molecule consists of 2 or more atom. Okay. Atom, one type lah. One type of atom. Molecule, 2 or more. Okay, 2 or more. Banyak jenis. 2 or more atom which are chemically combined. Maksudnya dia combine, kombinasi. Bergabung secara kimia, chemically combined. Bergabung secara kimia. Contoh air. Okay, air, H2O. Water made, dia punya chemistry is H2O. So we have 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Okay. Tu dia combine chemically. Kita tak boleh nak pisahkan secara fizikal. Nak tapis, guna penapis ke? Tak boleh. Kita kena guna chemical method. Okay. Contohnya electrolysis. Dia chemically combine, tak boleh suka hati nak pisahkan, nak asingkan hidrogen dengan oksigen, tak boleh. Okay. So molecule consists of 2 or more atom which are chemically combined. Right. There can be same or different type of atom. So this one, kalau air, water, 2 different atom lah. Kita ada hydrogen H and oxygen. Okay, kalau example gas oxygen dalam udara, oxygen gas, combination of 2 type of same atom, OO, same atom, oxygen atom, 2 oxygen atom, oxygen gas O2. So same, H2O, water, different atom. So we call it molecule. Kalau lebih daripada satu atom bergabung chemically, so we call it molecule. Okay. Atom ni satu sahaja, satu jenis sahaja. Contoh dalam metal, dalam besi, iron atom. So semua iron, satu jenis. Semua ferrum. Semua ferrum. So tak ada benda lain, tak ada atom lain yang join. Okay. And then ion. The third type of particle is ion. Okay, ion is a charged particle. Okay, ion ni dia lain sikit. Dia adalah charged particle. Either positive or negative. Ada 2 jenis lah charge. Positive ataupun negative. Positive charged particle or negative charged particle. Ion is formed when atom lose or gain electron. Macam mana ada ion ni? Okay, ion ni terhasil daripada asal dia neutral atom. But when the atom lose electron, hilang electron ataupun gain electron, receive electron, it become ion. Okay. Original state dia neutral, atom ni semua neutral. Tapi bila dia terima electron, dia akan jadi positively charged. Bila dia terima electron, dia akan jadi negatif. Okay. Terima, receive or gain. Receive electron. Kalau dia lose electron, kalau atom tu lose electron, E tu electron, dia akan jadi positively charged. Positif dengan negative charge ni kita panggil dia ion. Okay, ion. Tak kira lah positif ke negatif. Kita panggil dia ion. Okay. Boleh ya? 3 type of particles name, atom, molecules or ion. Atom satu jenis, molekul 2 atau banyak atom. Combine chemically. Ion adalah charged particle. Ada positive charge, ada negative charge. Okay.
Okay. We go one by one for atom, atomic substance. Bahan yang mengandungi atom. Atomic substance. So here we have two type, either solid or gas. Solid or gas. All metals, semua besi, logam. All metals and inert gases are made up of atom. Okay, maksudnya jenis atom yang sama lah. Atom dia sama jenis. So in metals, dia punya atom arranged in neat and orderly manner. Okay, inilah untuk metal ni. Metal, contoh gold. So this gold. Elemen nama chemistry untuk gold adalah aurum. Okay, aurum. Simbol dia AU, aurum. Okay, dalam kimia, bahasa saintifik aurum untuk gold. So dia punya partikel ni, satu ni adalah aurum lah. AU. So semua atom yang sama. Aurum atom. Okay, in metal. Consist in metal. Biasa metal logam semua atom dia sama jenis sebab tu dia dia kurang kuat sikit. Kalau kita boleh bentukkan gold ni boleh jadi cincin ke gelang ke, dia kurang kuat. Nak jadikan dia kuat, kita kena mix dengan benda lain. Okay. Then inert gases. Inert gases contoh helium atom lah. Helium atom inside this balloon. So kita guna helium atom. Helium dia punya simbol He. So semua gas dekat dalam ni adalah helium atom. Okay, the helium gas inside consists of helium atoms only. Tak campur dengan carbon dioxide ke oksigen ke, tak ada. Semua helium atom. So that's why dekat sini atomic substance hanya ada dalam metals and inert gases. Gas nadi. Gas nadi ataupun gas adi, gas nadi tu benda yang sama. Okay, nama yang sama. Boleh? That one's for atomic substance in metal and inert gases. Okay, now for molecular substance. Saya nak jadikan dia besar, jadi kecil. Okay, molecular substance contain molecules made up of two or more, yang tadilah. Okay, molecule mesti lebih daripada 2 atom. Sama ada sama jenis ataupun berlainan, different or same atom. Same or different type of atom. Okay, molecular substance biasa ada dalam non-metal substance. Okay, non-metal substance, bukan logam. Bahan bukan logam, contoh air ataupun gas. Tadi pun ada gas tapi inert gases. Inert gases. Yang ni gas yang dekat udara, dalam udara, dia campur semua. So ada banyak jenis lah. Ada banyak jenis atom lah, dia combine. Okay. Molecular substance most in non-metal substance. Okay. Form in type of molecules. The reaction between non-metals, non-metallic elements form a compound which exists in the form of molecule. So combination between non-metal element maksudnya oksigen dengan oksigen. Oksigen tu elemen dia gas. Okay, dia gas. Dia non-metal. Oksigen non-metal, dia bukan solid. So non-metal combine dengan non-metal yang sama become oksigen molecule. Become molecule. Okay. Ini oksigen, ini pun oksigen. So kalau ada lebih daripada satu atom, kita panggil dia molecule. Oksigen molecule. Boleh. Between non-metal. Okay, non-metal and other non-metal. Oksigen dengan oksigen lain produce become molecules. Okay. Right. Ataupun water molecules yang saya explain tadi. Water molecule consists of two type of atom. Hydrogen dengan oksigen. Yang besar ni oksigen, yang kecil dua ni adalah hydrogen. So ada 3 atom dekat sini. Combine chemically.
So we call it molecule also. Okay, one or two or more atom combined chemically. Non-metal and non-metal. Hydrogen, gas. Oxygen pun gas, non-metal, bukan logam. Hydrogen pun bukan logam. So combination between non-metal produce molecules. Okay. Right, ionic substance. Okay, ionic substance. Ionic substance are formed by the reaction between metal and non-metal. Okay. Yang ni combination or reaction between metal and non-metal. Metal and non-metal element. Okay. Contoh dekat sini dia bagi garam. Garam biasa, common salt. So kita panggil dalam chemistry adalah sodium chloride. Sodium chloride. Sodium or natrium. Sodium ataupun nama saintifik dia natrium. Natrium is a type of metal. Okay, sodium ni dia sebenarnya metal dalam kumpulan metal. And then chloride ataupun chlorine. Chlorine adalah kumpulan halogen. Okay, gas. Chlorine, gas. Chlorine. Okay, combination between metal and non-metal will produce ion. Natrium ni dia akan bagi satu elektron dia dekat chlorine. And then chlorine ni akan terima satu elektron daripada natrium lah. Sebab natrium dah bagi, dia akan terima. So dia akan jadi negatively ion. Okay, negative particle. Negatively charged particle chlorine. Natrium ni sebab dia dah bagi dekat chlorine elektron, so dia akan jadi positif. Natrium positif. Positively charged ion. So natrium is positively charged ion. Chlorine is negatively charged ion. Combined together become sodium chloride or natrium chloride. Or we call it common salt. Garam biasa. So garam biasa yang you makan tu adalah ions, ionic substance. Combination between metal and non-metal. Logam dan bukan logam. Tadi molecular, non-metal sahaja. Non-metal and non-metal. Okay, yang atomic substance, metal. Ada metal, ada inert gases. Inert gas. Gas nadir. Gas nadir, kita ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan itu yang inert gases. Kumpulan belakang sekali, kumpulan nombor 8. Kumpulan 18 ataupun kumpulan 8. Itu semua gas. Dia punya karakteristik kumpulan 8 tu adalah gas. Gas nadir. Okay. Next page. Activity. Right. Existence of elements in various form. Okay. Ini dia fokus kepada elemen. Elemen, contoh elemen unsur. Elemen tu dalam bahasa unsur ataupun atom lah. Okay, ataupun atom. So contoh iron, besi. Dalam chemistry kita panggil dia ferrum. Okay, iron or ferrum, it can exist in two form. In two different form. Satu dalam bentuk atom, metal, atomic substance. It can exist as an atomic substance, metal lah, besi. Okay. So ni semua ferrum, semua partikel ni adalah ferrum. So this one exists in atomic substance. Satu lagi, this iron or ferrum also can exist in form of ions. Besi ni juga boleh jadi ion. Boleh jadi atomic substance, boleh jadi ionic substance. Okay, bila dia jadi ionic substance? When it exposed to the
air and water. Okay, bila besi ni terdedah kepada air ataupun udara, oksigen, it will become rust, akan berkarat, corrosion, corrode or rusting. So bila dia rusting, dia dah oxidize dengan oksigen and water, it become ions. It become ion. So maksudnya dekat sini, elemen tu boleh jadi dalam bentuk atomic ataupun ionic substance. Atomic substance like this in metal or ionic substance when it undergo a chemical reaction. Dia akan jadi ions. Dia akan jadi charged particle lah. Ions is charged particle, right? Okay, satu lagi. Okay. Hydrogen. Okay, hydrogen. Satu lagi contoh atom hydrogen or element is hydrogen. Hydrogen can become ion also. Okay, can become ions and also can become molecules. Molecules that exist in the air, dalam udara. Hydrogen. Gas hydrogen. Okay, molecules lah. Non-metal. Hydrogen become hydrogen gas dalam udara. And then can become ions in the lime juice. Okay. Got positive and negative. Okay. Boleh. Nak bagi tahu yang satu-satu elemen tu tak semestinya dia ada satu bentuk sahaja. Dia boleh jadi ion, boleh jadi molekul ataupun boleh jadi ions. Boleh jadi atom, boleh jadi molekul ataupun boleh jadi ions. Okay. Boleh? Habis. For 8.1. Ada nak tanya? 8.1. Ini contoh elemen jenis-jenis partikel sahaja. You belajar tu je hari ni. Jenis partikel. Okay. Atomic. Molekul. Dengan ionic. Atomic wujud dalam metal and inert gas. Okay. Metal dan inert gas. Inert gas. Inert gas ni boleh rujuk pada periodic table. It is atomic. Molecule between non-metal. Okay, non-metal and non-metal. Two or more atom combine chemically or chemically combine. Non-metal and non-metal. Two or more atom chemically combine. Ionic is the charged particle. Charged particle. Zarah yang bercas. Zarah bercas sama ada positif ataupun negatif. So kita panggil dia ions. Okay. Positif bila dia lose electron. Okay, lost electron. Dia akan jadi negatif, negatively charged ion when it gain electron. Okay. Because biasa atom ni dia adalah neutral. Bilangan proton dan neutron adalah sama. Ni you belajar dekat form 3. Dalam atom ada nukleus. Dalam nukleus ada proton dengan neutron. Lepas tu elektron dia dekat luar. Dia bergerak dekat luar. Dekat shell dekat luar. Tu elektron. Elektron dekat luar. So kalau atom tu dia biasa neutral. Kalau neutral, bilangan proton dia sama dengan bilangan elektron. Proton sama dengan elektron. Okay, proton charge positif, elektron charge negatif. Okay, so bilangan dia sama. Bila bilangan sama, atom tu adalah neutral. Yang jadikan dia ion, ionic substance, when the atom, dia bagi elektron dekat orang lain. So dia akan jadi positif. Positif charge ion. Positively charged particle. Dia akan jadi ion lah. Positively ion. And then kalau dia dapat elektron dari orang lain, dia tambah lagi elektron. So dia akan jadi negatively charged ion. Boleh ha?
Yang tu untuk ionic. Dia asal-asal semua neutral. Original state adalah semua neutral. Unless it undergo chemical reaction. Baru dia tukar ataupun dia bagi ataupun dia terima elektron daripada orang lain. Okay. Okay. 8.2. Okay. 8.2 modern periodic table of element. Okay, yang ni you kena tengok betul-betul jadual ni. Ni kita panggil dia modern periodic table of element. Semua dalam jadual ni, jadual berkala ni adalah elemen ataupun atom. Elemen lah, kita panggil dia elemen. Dalam jadual ni semua elemen. Okay, kenapa kita panggil dia jadual berkala? Periodic, because it is arranged according to the proton number. Dan dekat atas sekali ada proton number. Okay. Number 1 helium, number 2 number 1 hydrogen, number 2 helium, number 3 number 3 lithium, hydrogen, helium, lithium. Okay. Ini kalau saya dulu saya ambil kimia. Cikgu saya suruh hafal number 1 until 20. Hydrogen until calcium, Ca dekat sini. 20, first element dia suruh hafal. Tak boleh hafal ni, dia suruh kami angkat kerusi plastik keliling satu blok sekolah. Malu tak? Lepas tu dia test lagi. Tak dapat hafal lagi 1 sampai 20. Dia ambil buku, letak atas kerusi plastik tu round lagi sekali. Tu nak bagi ingat. So kalau you ambil chemistry, memang kena ingat lah ni nombor 1 sampai 20. Memang akan biasa guna. So, tengoklah. Okay, tengok yang ni. Okay, first you tengok dekat sini, dekat atas ni, dekat hidrogen ni kita ada bahagian atas dia adalah proton number. Bilangan proton dekat dalam atom tadi. Kalau atom hidrogen dia ada satu je bilangan proton. So maksudnya dia punya elektron pun satu lah. Okay, and then ada simbol, ada nama hidrogen, simbol hidrogen is H. Okay, and dekat bawah tu adalah dia punya GSAM, mass number, relative atomic mass. Okay, dia punya GSAM dia, tak nampak. Tengok dia punya buku teks lah, page 171. So hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. Okay, then tengok jenis warna. Warna yang kuning ni adalah metal, logam. Semua kuning ni adalah logam. Okay, and then the orange color is semi-metal. Okay, boron, silicon, germanium, arsenic, ni semua silicon, semi-metal. Silicon ni kita akan combine dengan boron untuk jadi diode. Okay, diode. Fizik, saya belajar diode lah. Semi-metal ni dia boleh jadi conductor ataupun dia boleh jadi insulator. Dia boleh jadi konduktor yang mengalirkan arus elektrik. Dia juga boleh jadi penebat yang tak boleh alirkan arus elektrik. That's why we call it semi-metal, yang orange ni. Okay. Dan yang biru ni blue color is non-metal, bukan logam. Maksudnya ada liquid, ada gas. Okay, ada liquid, ada gas. So yang merah adalah liquid lah. Tengok dekat sini. Dekat sini pun ada satu, Hg. Hg is mercury. Tapi dia punya group metal. Mercury dia metal. Tetapi it exists as liquid at room temperature. Pada suhu bilik, dia adalah liquid walaupun dia metal. Okay. Bromine. Bromine adalah liquid. Okay. Dia punya asal dia liquid. Tapi it can, when it undergo chemical reaction, it can become gas. Bromide. Bromide gas. Okay, bromine gas. Okay. So inilah yang saya bagi tahu yang inert gases, kumpulan 18 ni, yang ni yang inert gases tadi. Atomic substance. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okay, yang ni yang biasa dengar lah. Yang kita guna gas ni untuk
kita letakkan dalam lampu rendah floor, ada yang warna kuning, warna orange dekat pasar malam tu, dekat restoran tu dia ada pasang lampu kuning, hijau, merah kan. Dia guna gas inilah, argon, neon, this type of inert gases. Okay, kumpulan 7 adalah halogen. Macam mana nak tengok kumpulan ni? Okay, group. Tengok group. Each of vertical column in the modern periodic table of element is called group. Maksudnya dari menegak atas ke bawah adalah kumpulan, group. We call it group. Okay, group 1, group 2, and then here is transition metal. Group 3, boron ni, group 3, group 4, group 5, 6, group 7 halogen, group 8 inert gases. Secara menegak. Okay. And then period. Period kita tengok dari kiri ke kanan. Okay. From left to right is period. Each of horizontal rows of element is called a period. There are 7 periods in the modern periodic table of elements. So kita ada 7. 1, hydrogen and helium is period 1. Period number 2, 3, 4, 5, 6, 7. From left to right. Okay, and then yang dekat bawah ni kita ada 2 lagi kumpulan dia keluarkan sebab banyak sangat. Okay, kita ada lanthanide. Lanthanide dekat sini. Sebenarnya dekat sini. From 57 to 71 is lanthanide group. And then actinoid group also metal, so dekat sini yang actinoid. Lactinoid kat atas ni, actinoid kat bawah ni. Number actinide. Actinide until 103 actinoid. Okay. Right. Okay. And then from left to right across period, there is a gradual change. Ada perubahan dari segi ciri kimia dan juga physical. Now, moving from left to right across a period, there is a gradual change in chemical and physical properties. So, bila kita tengok from potassium, calcium is the most reactive metal. Calcium and calcium. Calcium is the most reactive metal. Okay, ini sangat reaktif lah, sangat bahaya. Okay, from calcium to krypton here, dia punya chemical and physical properties change. Okay, ini metal become non-metal. From left to right, change from metal to non-metal. Okay, non-metallic. Metallic properties and decrease in metallic properties and increase in non-metallic properties. Ada daripada logam jadi bukan logam. Ciri-ciri metal berkurang dan ciri-ciri bukan metal bertambah from left to right. And then it change from base to acid. From base, calcium base, alkali to acid. Okay, from base to acid, and also decrease in electrical conductivity. Dia punya sifat konduktor, pengaliran arus elektrik berkurang. Okay. Electrical conductivity decrease. Metal, it can conduct electric very well. Sangat bagus. This is a very good conductor. And then to the right, the conductivity of electric become decrease. Berkurang lah. Okay, how the arrangement? Susunan dia macam mana? Macam mana dia susun elemen ni dalam jadual berkala? The elements are arranged from left to right and top to bottom. Okay, according to their increasing proton number. Ini you punya jawapan lah. Increasing proton number. Okay, proton number is defined. Proton number is the number of proton inside the atom, inside the nucleus of the atom. Yang ni dah belajar form 3 yang saya explain tadilah. Dalam nukleus ada proton dengan neutron. Okay.
Boleh ha? Saya cuba balik ke sini. Okay. Dalam atom ada dalam atom ada nukleus. Dalam nukleus, ini nukleus lah. Ada proton and neutron. P proton and neutron. Bukan neutron yang kartun tu. And then dekat luar dia, orbit dekat luar ada elektron. Okay, E electron. Okay. The number of proton equal to the number of electron. Bilangan sama. Okay. And then kita ada satu lagi term, nukleon. Okay. Nukleon, tadi neutron. Nukleon is the mass. Tadi kita ada simbol kan, simbol hidrogen. Dekat atas tu dia punya proton number. And then dekat bawah dia ada mass. Number 1 also. So dia punya mass, GSM dia. That is nukleon. Ini nuclear number lah. Nucleon number of mass. Nuclear ni adalah jumlah proton and neutron. Okay, proton and neutron akan hasilkan mass ataupun nukleon. Ini yang basic yang dah belajar. Okay, ingat balik. Yang tak ingat tu ingat balik. Okay. Habis lah ni. Okay, electron arrangement of the element. Okay, susunan elektron. Fokus kepada elektron, arrangement of electron. Yang tadi saya lukis kan. So based on the number of proton. So nak tengok arrangement of elektron yang dekat luar tadi, kita tengok kepada nombor proton dia lah. Dekat simbol tadi kan ada nombor proton. Contoh saya ambil carbon. Carbon proton number is 6. Dia punya mass or nucleon is 12. So how to know the electron arrangement? Kita tengok yang proton. Tengok bilangan proton. So kalau 6, susunan dia adalah 2, 4. Okay. So dekat sini kita tengok macam mana susunan elektron. Dia ada banyak shell lah. Okay. Dekat luar nukleus, dekat tengah ni nukleus, dekat luar dia ada shell. First shell, second shell, third shell, fourth shell, according to the proton number. So yang first shell, okay, shell yang pertama dia hanya boleh occupy 2 elektron sahaja, 2 sahaja. Boleh masuk 2. Dah penuh dah. Full house dia 2 sahaja. Second shell hanya boleh muat 8. Okay, 8 elektron. Yang ketiga pun 8 bukan 18. 8 Yang ketiga pun 8 juga. 2, 4, 6, 8. So 8. You can occupy 8. Yang lain tu, continue with the fourth, fifth shell also 8. So come 2, 8, 8, 8 continuous lah. Banyak mana bilangan proton dia. So if the carbon has 6 proton number, so dia punya electron also 6, which is 2, 4. 4 tambah 2, 6 kan? So 2, 4. In this example, we use magnesium. Okay, magnesium. Magnesium got 12. Magnesium, proton number of magnesium is 12, nampak. Okay, proton number of magnesium is 12. So kalau 12, dia akan jadi 2, berapa? 2, 8, 2. Penuhkan satu-satu. Penuhkan yang first shell, second shell 8 and the third shell just 2 lah sebab dia hanya ada 12. Magnesium dia hanya ada 12 je proton number. So 2, 8, 2. Jangan suka letak 2, 1, 2, 2 ke. Tak. Penuhkan satu-satu. First shell just 2 only. Second shell 8. Okay. Penuhkan. Kalau dia dah lebih 10, penuhkanlah 8.
And then dia punya extra 2. 2, 8, 2. Right? Boleh ha? Ini cara susunan elektron. Arrange in shells around the nucleus. So, kena penuhkan satu-satu shell dulu. Cara susunan elektron. So, contoh ni, sulfur ada 16 proton number. So, 16 lah. Kalau 16 macam mana? 2, 2, 8, 6. Okay. 2 first shell, second shell dia 8, 2, 4, 6, 8. And then the next shell or the third shell is 6 only. 1, 2, 4, 6. Okay. Itu susunan. Susunan elektron dekat shell. Okay. Boleh? Okay. Kenapa nak tahu yang susunan tadi? Sebab kita nak tengok dia punya formation of ions. Nak tengok formation of ions. Sebab tu kena tahu susunan elektron. Okay. Kita nak belajar macam mana formation of positive and negative ion. So sama macam saya bagi tahu tadi. Okay. Most of the atom have unstable electron arrangement. Therefore, this atom will tend to form a stable electron. Dia cakap, okay, most of atom have unstable electron arrangement. Susunan elektron dia tak stabil. So, in order to become stable, the atom will lose electron or gain electron to become duplet or octet. Duplet or octet. Duplet means dia punya first, okay, duplet means dia punya first shell occupy 2, cukup 2. Octet, duplet. Duplet 2 2 elektron, cukup. And octet, dia nak capai octet, to achieve octet when the outer shell either second shell or third shell, okay, orbit yang ketiga ke, keempat ke, kelima, become 8, occupy 8. That is octet. Okay. So octet untuk ini. Nak penuhkan yang luar jadi 8. Duplet nak penuhkan yang first shell jadi 2. That's why dia akan terima elektron ataupun dia akan hilang elektron, bagi dekat orang lain. Okay. So positive ion tadi yang cakap dia akan donate elektron ataupun dia akan lose elektron. Lose elektron. Negative ion form when the atom of non-metallic element accept electron. Okay, accept electron. Tambah elektron. So yang donate elektron ni biasanya metal. Yang receive elektron adalah non-metal. Macam natrium tadilah. Natrium tu logam, metal. It lose electron or give electron to the chlorine, non-metal. Okay. So natrium become positive, chlorine become negative. So both are ion. Okay, positive ion and negative ion. Right. Okay. So kita tahu kenapa dia nak jadi ion. Sebab dia nak jadikan susunan elektron yang lebih stabil. Stable octet or stable duplet. Boleh? Stable duplet 2 elektron dekat first shell. Octet suka hati dia lah. Tapi yang paling luar lah. Yang paling luar sekali. Kita tengok yang kalau octet ni yang paling luar. Shell yang paling luar. Outermost valence. Electrovalence. Okay. So dia bagi contoh magnesium. Magnesium dia punya proton number is 12. Okay. 2, 8, 2. So ada 2 lebih dekat paling luar. Ada 2 elektron extra. Dekat yang paling luar sekali, outer shell dia ada 2 lebih. So nak bagi ke, nak lose ke ataupun nak receive. Kalau nak receive, dia kena cukupkan jadi 8. So it need more 6. Tu memang susah lah nak dapat 6. So it has no choice, it has to donate 2 electron. Okay, to make it stable, this magnesium need to donate
or lose 2 electron. Kena buang 2 electron. Okay, donate 2 electron and it become duplet lah, octet. Okay, stable. 2 8. 2 8. Cukup. Dekat luar yang second tu 8. Tak ada lagi yang 2. 2 lagi dah bagi dekat orang lain. So magnesium become magnesium ion. Magnesium 2 positive. Positif tu dah hilang, tak ada, dah bagi dekat orang lain. Hilang elektron, lose electron to become stable octet electron arrangement. Faham? Okay. Asal original dia ada 3 shell. First, second, third. In order to become stable, it need to donate these 2 electron to other atom. So that it become 2 8. Stable. 2 8 tu become 2 8. Stable lah. 8 ni dah stable. Kalau 2 ni nak jadikan 8, susah. Mana nak ambil yang lagi 6. So tak ada pilihan lain. It need to donate these 2 electron become magnesium ion 2 8. Magnesium 2 plus. Ini metal lah. Okay, metal dia donate electron. Non-metal dia accept electron, receive electron. Okay. Alright. Okay, contoh lagi. Dah habis lah. Contoh lagi, satu lagi contoh. Tengok satu lagi contoh. Chlorine. Chlorine atom. So chlorine is non-metal. Non-metal ada 17. So 2x7. 2x7. Takkan nak bagi orang 7. So it need to accept one more to become 8. This 7 need to receive one more electron. Kena tambah satu lagi electron to become octet. Stable octet. Nak jadikan 8, kena terima satu lagi. So 2x7 receive one electron become 288. So dah cukup, dah stable. Ada 8 dah jadi stable. And then bila dah jadi stable, dia terima elektron, kita panggil dia chloride ion lah. No more chlorine atom. So chloride ion. Chloride ion. Okay. Chloride ion negatif. Negatif sahaja. Negatif sahaja maksudnya satu lah. Okay. Kalau 2, dia akan tulis 2 negatif. Okay. So chlorine dia hanya ada 17, so it only can receive one electron to become octet, a stable octet. So chlorine negative. Okay. Kalau yang sulfur dia boleh jadi 2. Okay, contoh kalau sulfur dia ada 16. Dia punya proton number is 16, so electron arrangement is 2, 8, 6. So it need 2 more. So for sulfur it need 2 more. 2 more electron to become octet. So nanti sulfur ni kalau dia terima elektron, dia akan jadi sulfur 2 negative. Okay. Receive 2 electron. Become sulfur 2 negative. Boleh? This one depends on the proton number. Boleh rujuk kepada periodic table. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Oh, tak ada. Boleh dismiss lah. Ada soalan? Okay, kita belajar yang tu je hari ni. Electron arrangement dengan periodic table. 8.1 the type of particle. 8.2 periodic table. Ciri-ciri periodic table tu macam mana, period, group, and then the symbol of element. Okay, and then the electron arrangement to become ion, positive and negative ion.
Ada soalan Okay. Boleh dismiss lah ke sekolah. Okay, thank you class. Terima kasih Ibu. Okay. Nanti kena record balik. Kenapa dia bunyi? Okay, bye. Email.